Kita intro dulu. Mereka bermula dengan menunggang. Sampai ke akhirnya pun mereka masih hendak menunggang. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerajaan penunggang. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kerajaan Perpaduan Madani ini, gabungan antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, daripada awal memang sentiasa menunggang titah Yang di-Pertuan Agong. Konon-kononnya, Yang di-Pertuan Agong telah mengarahkan, telah menitahkan supaya semua parti bersatu membentuk kerajaan. Antara lain sebagai cara untuk peli Perikatan Nasional dan menuduh Perikatan Nasional tidak patuh kepada titah diraja disebabkan mereka enggan untuk bersama-sama dengan Kerajaan Perpaduan pada ketika itu. Padahal dalam video-video saya sebelum ini, saya telah jelaskan dengan bukti betapa tidak ada satu pun titah diraja yang menyatakan betapa Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu telah menitahkan, mengarahkan semua parti yang ada bergabung membentuk kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Tak ada. Yang ada cuma cadangan sahaja. Dan cadangan sudah pastilah kita boleh terima dan kita boleh tolak dengan baik. Tetapi macam biasalah tuan-tuan dan puan sekalian, anak-anak papa tidak pernah mahu untuk menerima hakikat. Mereka tetap hendak menunggang situasi itu sampailah ke sudah. Even sampai ke sekarang ini pun masih lagi ada komen-komen seperti ini bila kita mempertikaikan tentang prestasi jemaah menteri yang macam kartun ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita mempertikaikan tentang pelantikan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, mereka menunggang juga. Mereka kata, oh Agong dah perkenan. Kalau tak, kenapa you nak pertikaikan? Agong dah perkenan. Adakah kita nak melanggar ketetapan Jabatan Agong dan sebagainya? Adakah kita nak menderhaka? Macam-macam lagi. Benda ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah jelaskan banyak kali dah. Even dah sampai ke nyawa-nyawa akhir mereka ini pun sebagai kerajaan, tetap mereka hendak menunggang. Dan terpaksa juga kita jelaskan lagi sekali supaya kita boleh faham perkara ini once and for all, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena faham satu perkara. Kuasa Raja-Raja Melayu, Sultan-Sultan dan juga Yang di-Pertuan Agong itu sendiri sebenarnya tertakluk dalam perlembagaan negara kita ini. Sebab itulah kita panggil mereka ini sebagai Raja Berperlembagaan. Bukan lagi absolute power seperti mana dahulu disebabkan oleh krisis Raja Berperlembagaan tahun 1988. Cerita panjang benda itu. Saya tak intend untuk buka dekat sini. Kita serahkan kepada mereka yang boleh layak untuk menceritakan tentang perihal krisis Raja Berperlembagaan tahun 1988, 1989, 90 dan sebagainya. Tetapi nak khabarnya kat sini tuan-tuan sekalian, kuasa Yang di-Pertuan Agong sebenarnya agak terhad. Terutamanya dalam isu pelantikan Perdana Menteri. Anda boleh lihat dekat sini, perkara 43/2/A, di mana Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang ahli parlimen yang pada hemat baginda mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Dalam erti kata mudah, kalaulah Yang di-Pertuan Agong contohnya kan mempunyai seorang preferred choice candidate untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi orang lain yang mendapat kepercayaan dan juga sokongan daripada majoriti ahli-ahli parlimen, bermaksud Yang di-Pertuan Agong bound to that untuk melantik orang yang mendapat sokongan majoriti tersebut. Dalam erti kata lain, Yang di-Pertuan Agong tidak boleh lantik mana-mana Perdana Menteri ikut pilihan peribadi baginda. Tak boleh sama sekali. Kena ikut ketetapan majoriti sokongan dalam Dewan. Kemudian kita pergi kepada perkara 43/2/B. Yang ni bab pelantikan jemaah menteri. Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik jemaah menteri atas nasihat Perdana Menteri yang telah dipilih berdasarkan kepada perkara 43/2/A. Maksudnya dekat sini tuan-tuan dan sekalian, Perdana Menteri telah pun dilantik dan kemudian Perdana Menteri telah memilih senarai jemaah menteri yang beliau percaya untuk membantu beliau mentadbir negara ini. Senarai tersebut akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan dan kemudian mereka yang terpilih sebagai jemaah menteri akan mengangkat sumpah. Sekali lagi, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim pilih Zahid Hamidi sebagai contohnya kan, mempunyai rekod 47 kes yayasan akal budi whatsoever, tetapi bila Yang di-Pertuan Agong melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, maka Yang di-Pertuan Agong tidak ada pilihan melainkan untuk memperkenankan pilihan Perdana Menteri, nasihat Perdana Menteri yang tersebut itu. Jadi benda ini anda kena faham tau. Bukanlah saya nak merendahkan kuasa raja ke apa-apa ke tidak, tetapi sekadar memberitahu fakta apa yang berlaku sebenarnya supaya anak
anak-anak papa ini tidak terus-menerus menunggang institusi diraja bagi membenarkan pelantikan Zaid Hamidi lah, membenarkan pelantikan menteri-menteri yang tak kompeten inilah dan macam-macam lagi. Jadi sekiranya kalau anak-anak papa berterus-terusan hendak menunggang Yang di-Pertuan Agong, menunggang Raja-Raja Melayu berkenaan dengan pilihan-pilihan yang berada dalam kerajaan pada ketika ini, macam mana kita tahu kerajaan kita sekarang ini memang merupakan kerajaan yang haprak, kerajaan yang tak boleh pakai, kerajaan yang membawa bala bencana pada negara, ekonomi merudum, masalah sosio-politik masyarakat memang bermasalah lah senang cerita. Pendek kata, jemaah menteri kerajaan yang ada pada ketika ini semuanya hamlau belaka. Jadi adakah kita hendak meletakkan beban kesalahan pemilihan kerajaan yang hamlau ini kepada Yang di-Pertuan Agong? Biadab kita macam tu bang, kau jangan main-main. Padahal Yang di-Pertuan Agong tidak bersalah dalam hal ini. Baginda hanya menjalankan tanggungjawab baginda berdasarkan kepada peruntukan 43 Perlembagaan Persekutuan, itu sahaja, tidak lebih, tidak kurang. Jadi nasihat saya kepada anak-anak papa, walaupun berkemungkinan besarnya hayat kerajaan anda makin menghampiri ke penghujung, saya mencadangkan cukup-cukuplah anda menunggang institusi diraja. Cukup-cukuplah anda menunggang nama Yang di-Pertuan Agong. Cukup-cukuplah anda berselindung di sebalik nama itu, nama ini, semata-mata untuk menutup kelemahan diri anda sendiri. Sebab memang hodoh gila perbuatan tersebut, berlindung di belakang orang lain untuk menutup kelemahan sendiri. Dan sekarang ini rakyat rata-ratanya sudah tidak sabar lagi menanti adakah benar langkah Dubai itu menjadi kenyataan. Tetapi kalau kita nak ikutkan, hint ada banyak kiri kanan depan belakang. Tapi tak apalah, yang paling penting sekarang ini kita sekadar tunggu dan lihat, buat kerja macam biasa, doakan yang baik-baik. Dan sekiranya kalau benda-benda yang dikatakan bakal berlaku itu berlaku sungguh, maka yang paling penting kita harapkan kerajaan yang mungkin akan naik selepas ini jauh lebih kompeten berbanding dengan kerajaan perpaduan madani ini. Jika tidak, jikalau anda terus mengulangi kesilapan yang sama dilakukan oleh kerajaan terdahulu, di saat anda mendapat kepercayaan daripada rakyat, saya sendiri akan berdiri di hadapan anda dan akan bertanyakan soalan ini kepada anda satu persatu. Jangan main-main dengan Papa Berry. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?